ya, tolonglah kan ya. Syukur pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang saya pergi ceramah kat Melaka minggu lepas pun di Melaka juga. Saya kata, janganlah komplain pasal pasangan kita. Kerana pasangan kita itu sentiasa diidamkan oleh orang yang masih belum ada pasangan. Ada orang sampai umur 40 tak menikah. Jadi dia sentiasa mencari pasangan, tapi tak dapat. Tak ada dalam ketentuan Tuhan. Kita tak cari pun. Tak cari, dapat. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Pertama sekali, saya selalu pada permulaan kuliah dan ceramah bawa kita semua supaya kita bersyukur pada Allah dengan umur baru yang Allah bagi ni. Kalau tengok kepada badan, kencing manis 18, darah tinggi 180, gaut dua-dua kaki, asma kiri kanan, tapi hidup lagi tak mati-mati. Maka syukur itu penting dengan nikmat yang Allah bagi. Kedua, jutaan terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur, muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, memang kebiasaan beginilah. Muslimat ini dia ramai sikit pada muslimin. Muslimin ni sebab dia cepat pupus. Dia memang cepat pupus. Memang akhir zaman begitu. Dalam grup sekolah saya, sekolah tahfiz saya itu pun, dua ayah sekarang ni ada dekat ICU serangan jantung. Jadi mak sihat walafiat. Ya, tanya orang perempuan jumpa akak, abang mana abang? Abang dah tak ada. Acik, pakcik mana? Pakcik pun dah tak ada. Rupanya orang lelaki ni dia cepat mati sebenarnya. Jadi kita orang lelaki sebelum terlambat, maka ambillah ruang untuk taubat banyak-banyak. Ya, sungguh, insya-Allah. Orang perempuan pula tu yang umur panjang, umur panjang tu sebenarnya bukan kelebihan kalau tak jaga. Takut umur panjang tu dia kaut dosa, masuk neraka panjang juga. Sama dengan umurnya. Ya, itu peringatan lah. Minta maaf, okey. Baik, Alhamdulillah saya pada Bukit Beruntung bersama dengan isteri saya tadi lebih kurang 1 jam 15 minit. Hari ni tak adalah gangguan sangat. Kalau ikut sampai ke sini 2 jam. Tapi Alhamdulillah sekarang ni ada suka. Walaupun sebelum suka saya naik duka dulu. Daripada Highway Plus saya naik Duke dulu, duka. Daripada duka saya naik suka. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Okey, baik. Pada hari ini kita akan sembang tentang bencana lidah. Lidah ni adalah salah satu daripada anggota paling besar yang menjahanamkan manusia. Dan anggota paling besar yang mendekatkan manusia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dua keadaan. Kalau lidah ni digunakan dengan baik, maka baiklah jadinya. Tapi biasanya lah dia kurang guna untuk baik. Dia nyembang. Sampailah bab sembang itu, dia bukan sembang pasal diri dia dah. Dah habis cerita pasal diri dia, dia mula sembang pasal orang lain. Maka tambah. Okey. Jadi
Apa bencana? Bencana ni musibah lah. Maksudnya musibah kalau salah guna lidah. Lidah ni patut guna dengan cara elok, tapi nak buat macam mana? Kita ni yang duduk dengan kita pertama hawa nafsu. Dalam Quran selalu saya ingatkan, dalam Al-Quran surah Yusuf surah 12 pada ayat 53. Ya, Allah mengingatkan innan nafsala ammaratun bisu. Nafsu ni dia sentiasa mengajak pada kejahatan. Nafsu ni dia ajar mulut supaya sembang pasal orang lain, terlupa nak sembang pasal diri sendiri. Itu nafsu. Yang kedua yang berdamping dengan kita itu siapa? Syaitan. Asyayatina. Dua syaitan, setan manusia dan setan jin. Setan pula dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi hawa nafsu dah menguasai kita. Datang pula syaitan. Cuma kau tengok tu. Ha, setan kata gitu. Tu yang baju merun tu. Contoh. Okey, contoh lagi lah. Okey. Yang ketiga, ada tak kelalaian lain? Ada. Apa dia? Dunia yang sangat melalaikan. Dalam surah Al-Kahfi Allah sebut al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak pinak, harta benda melalaikan kita. Dan yang keempat siapa? Manusia. Manusia yang sering mengajak kita kepada benda yang tak elok. So ada 4 yang mengganggu kita. Hawa nafsu, ajak buat jahat aja. Kan? Setan memang sepupu dengan kejahatan. Ya, kemudian dunia yang melalaikan, buat kita sibuk tentang dunia. Walaupun nyawa dah ada tinggal sikit aja, sibuk pasal dunia lagi. Ya, dan yang terakhir manusia atau kawan kita yang Allah sebut dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 pada ayat 112. Apa kata Allah? Asyayatinal ins wal jin. Setan daripada golongan manusia dan golongan jin. Kenapa Allah sebut setan manusia dulu? Sebab setan jin ni bila dia dengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa setan tu buat? Lari. Tapi kalau setan manusia, cuba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia dengar-dengar, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia dengar Quran bukan ada rasa apa-apa. Dengar Quran dia tak ada rasa apa-apa. Dengar azan, sembang. Dengar Quran, sembang. Itu manusia. Maka hati-hati. Jadi 4 benda ni adalah membawa manusia kepada kerosakan. Tapi kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengendalinya. Okey, takut-takut 4 yang tadi itu, hawa nafsu pimpin lidah kita buat jahat, setan pimpin lidah kita buat jahat, dunia pimpin lidah kita bercakap tentang dunia semata-mata. Lidah tu patut ngaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil contoh. Tapi lidah ubah pergi nyanyi Hindustan. Tu ya kan. Tak habis-habis bangun tidur je. Humko hame se chora lo. Dil mein kahi tum chopa lo. Hum akele ho na jaye. Duri tumse हो न जाए प्यार का हो गले से लगा लो. Sambung. Ya. Kan? Iya, begitu. Dunia sama melalaikan kita. Akhirnya lidah kita dikuasai oleh 4 bahagian. Bila hawa nafsu menguasai lidah, maka sia-sia. Setan menguasai lidah, jadi sia-sia. Dunia menguasai lidah, kita berbincang pasal dunia. Manusia menguasai lidah, maka bercakap pasal orang lain. Okey, ini tak start lagi, ini mukadimah.
Bukan ibah. Okey. Jadi dalam hal bencana lidah ini, saya nak pertama dulu nak sebut tentang beberapa perihal yang disebut oleh ulama. Lidah yang membawa bencana itu ada beberapa kategori yang biasa dilakukan, yang berpandukan kepada keterangan ulama. Yang pertama, lidah ini dia suka ngumpat. Ngumpat. Saya tak nak tuju pada orang perempuan bab ngumpat ni. Sebab orang jantan pun boleh tahan bab ngumpat. Apa maksud ngumpat? Berbincang sesuatu benda yang bila tuan badan tak suka dia bercakap benda tu. Tuan badan tu tak ada kat situ. Tapi kalau dengar dia tak suka. Ustaz, itu kan kenyataan. Kita kan selalu guna kaedah. Tak, walaupun kenyataan itu bukan hak awak nak bincang. Awak nak sembang, sembang pasal laki awak. Jangan sembang pasal laki orang. Sikit-sikit fatah amin. Sikit-sikit fatah amin. Ya. Awak laki awak tu dah patah-patah dah. Betul. Apa susah hati? Kan ya, kita ni, bini kita ada. Sikit-sikit fazura. Sikit-sikit fazura. Tak payahlah ambil berat. Tak payah sibuk-sibuk pasal dia. Kenapa? Masa dia menikah dulu kenduri, mana dia jemput kita? Yang awak terhegeh-hegeh sangat. Kenapa? Iya, ni jiran-jiran yang panggil kenduri jemput ni awak tak nak jaga. Sibuk pasal artis. Kan ya? Jadi bila kita dengar berita-berita tak elok, maka doakan Rabbi yasir wala tu'asir. Rabbi tamin bil khair. Pandai je. Jawab pandai. Okey, tu. Maka ngumpat tak payah ngumpat sebab benda sia-sia. Okey. Jadi mengumpat ni apa? Mengumpat adalah mengatakan sesuatu tentang tuan punya badan walaupun perkara tu betul, tapi kalau dia tak suka, itu namanya ngumpat. Okey. Jadi itu bahaya. Yang kedua, ini nak tengok bencana dulu. Mengejek, ngejek, ngejek, ngejek. Kita yang pakai baju merun ni. Contoh. Kan, cuba tengok kami pergi kuliah sana, pergi rumah sana, pergi sini. Kau buat apa? Ngejek. Duduk di rumah. Pergilah surau, bukan jauh mana pun, mengejek. Patutnya dia bawa grup yang baju merun ni. Banyak kali sebut ni. Ya, bawa buah tangan, pergilah ziarah rumah orang tu, bagi salam, kenal dulu, bawa musang king. Ya. Ajaklah perlahan-perlahan. Bawa contoh teladan yang baik. Kalau kita datang masjid, kita balik daripada masjid, buat perangai tak elok, baik tak payah datang. Jadi buruk lagi ada. Bukanlah baju merun orang lain. Bukan. Ni, jaga-jaga. Jangan ada ngejek-ngejek. Jangan ada saksi palsu. Persaksian palsu zaman Nabi dulu banyak sangat. Bayar aja berapa-berapa, boleh jadi saksi palsu. Sampai zaman sekarang lah. Boleh aja semuanya kan. Saksi palsu yang paling kecil sekali itu apa? Jual buah. Ni, musang king. Kami jual murah je, RM45. Kalau di luar RM65. Rupanya itu bukan musang king, tu seremban king. Tu kan ya, saksi palsu. Ni king juga. Tu bahaya. Yang ketiga. Yang keempat, fitnah. Datang daripada mulut juga. Fitnah lagi dahsyat lah. Fitnah ni kalau ngumpat benda tu betul ada pada orang tu, tapi orang tak suka. Tapi kalau fitnah, benda tu tak ada kat orang tu. Bila itu lagi dahsyat. Sebab tu dalam Al-Quran kata al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Lebih besar dosa daripada membunuh. Fitnah ni boleh buat sangat-sangat bencana yang sangat-sangat besar. Itu yang keempat. Yang seterusnya, mengadu domba. Tu. Nama dia A. Pergi jumpa dengan B. B bergaduh dengan C. A pergi duduk tengah-tengah. Kan ni duduk tengah-tengah. Dia pergi jumpa orang ni, dia jumpa orang ni. Dia jumpa orang ni, jumpa orang ni. Semua kata gitu. Kau tahu tak? Dia kalau orang yang datang kata macam tu, kau tahu tak? Aku memang tak nak ambil tahu. Habis, pergi balik. Jangan layan. Ya betul. Apa pasal? Dah. Kau tahu tak? Itu benda tak elok lah tu.
Maka aku tak nak ambil tahu, pergilah balik. Kalau datang nak bawa benda merapu-merapu. Dalam satu majlis, jumpa 2-3 kawan. Jumpa 2-3 kawan, bincang sesuatu tentang orang lain. Maka, udah, nak balik kejap lah, tak payahlah. Sehinggalah kalau kita sayang pada kawan-kawan kita, buat kenyataan betul. No, jangan bincang pasal ni, ini haram. Kita sembang pasal kita je. Udah, selesai perkaranya. Okay, ini perkara asas. Okay, ini nak bagi tahu yang tu dulu. Banyak tak? Banyak. Daripada mulut ni macam-macam kenyataan akan boleh keluar. Macam-macam. Kami yang buat ni. Tengah ada video yang macam ni. Saat lagi ada orang cut kat bawah tu. Ditulis macam tu. Yang komen tu. Allah. Yang komen tu. Macam ketua mufti. Sedangkan SRP pun fail. Tu. Manusia. Maka tak apalah, yang paling penting kita belajar berada di atas landasan kebenaran, dan Allah menyuruh kita dan Nabi menyuruh kita jaga lisan dan jaga lidah kita. Baik, ni baru nak start. Tadi tu nak bagi faham dulu. Nak bagi faham dulu. Baik. Hadis yang pertama yang kita nak cek pagi ni, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Saya selalu bagi tahu hadis sahih. Tak sahih jangan share. Okey. Hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam Ahmad. Hadis daripada An Sahal Ibnu Sa'din an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yadman li ma baina luhayyahi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, sesiapa yang menjamin bagiku apa yang di antara dua dagu, dua rahang, di antara dua rahang lisan, disebut sini man yadman li baina lahayyai, ni rahang ni dengan rahang atas, dagu dengan rahang atas, wa ma baina rijlaihi, dan dua paha kita, yakni kemaluan kita, maka adman lahul jannah, maka Nabi akan jamin baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pada hari ini, kata Nabi, dia mampu jaga lidahnya, yakni di antara dua rahangnya, dan dia mampu jaga alat kemaluannya di antara dua pahanya, maka adman lahul jannah, siap tempat duduknya dalam syurga Allah Ta'ala. So kita nak bincang yang atas tu. Ni, yang ni. Yang mulut kita tu. Kita tengok mulut kita patut bangun pagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bawa ke syurga. Ni dah dijamin syurga, rahang kita, dah lidah kita begitu. Ini tidur dah 70 tahun, doa tidur tak hafal-hafal. 88 tahun doa bangun tidur tak ngapal-ngapal. Iya, kadang fikir baju meruntuk ke? Contoh. Dia kadang-kadang begitu. Kita pun fikir, apa aku buat di dunia ni kan? Iya sungguh. Okay? Jadi kita fikir balik, Allahu Rabbi. Nah, lidah kita, antara dua rahang kita tu kan, bangun pagi je sebut Alhamdulillah, dapat pahala syurga bagi kita. Kemudian ambil wuduk, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nampak kan di ruang rahang kita syurga, Allah buka 8 pintu syurga. Hadis sahih 8. Berapa kerat manusia yang baca doa selepas wuduk, dan ramai orang yang meninggalkannya. Doa wuduk ni hanya mula dengan bismillah, tutup dengan doa tu je. Basuh muka tak ada doa, basuh tangan tak ada doa, basuh tak ada doa. Itu hadis tu palsu. Ya ke ustaz? Bukan ada ustaz buat video ke? Biarlah ustaz tu je buat video. Awak jangan ikut. Sebab tu kami ustaz-ustaz ni, ada ustaz yang baru start, ada ustaz dah lama start. Ada ustaz tak ada hidup startnya. Bateri kong.
Jadi setiap ustaz dan ustazah yang bercakap, tuan-tuan dan puan-puan berhak tanya. Nak tanyalah ustazah, hadis ni sahih ke tidak? Kalau sahih, kita beramal lah. Ini hadis entah tak tahu ke mana-mana gitu dan sebegini kan. Itu yang jadi masalah. Jadi dalam hadis ni, Allah jamin. Bayangkan mulut kita bangun baca doa. Nah, jaminan syurga bagi kita. Baca doa selepas wuduk, kemudian jaminan lagi. Solat, berapa banyak bacaan? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Semalam saya buat bengkel klinik solat dengan Risda Jalan Nampang. Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Satu hari full. Belajar daripada awal sampai habis. Okey. Kemudian, tu kita baca tu. Allahu Akbar. Lidah kita juga kan menyebut Allah Maha Besar. Doa. Kemudian doa iftitah. Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup, yang pendek pun cukup. Sah. Tak payah baca panjang-panjang. Ini masalah kita nak baca yang panjang. Last kali, tak payah baca lah ustaz, sunan. Akhirnya menyunat sampai ke mati. Ya. Baca Fatihah, kan lidah kita juga. Baca surah, lidah kita juga. Sami Allahu liman, semua lidah kita belaka. Duduk di rumah, suami balik kerja, Assalamualaikum, kan lidah. Isteri jawab Waalaikumsalam, kan lidah. Kan. Sembang dengan anak-anak, kan lidah. Allahur Rabbi, banyaknya jalan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Tetapi ini dijamin tu masuk syurga. Takut yang ni besok dia bercakap. Sebab tu dalam kalau kita Allah biarkan lidah kita nanti di akhirat, maka lidah kita ni akan bohong. Sekarang ni kita tahu tak Allah itu Maha mengetahui, mendengar dan melihat? Tahu. Alimul ghaibi wasyahadah. Mengetahui Allah itu yang ghaib dan terang. Tapi bohong ke tidak? Bohong. Nyembang mengata ke tidak? Ngata. Ngumpat ke tidak? Ngumpat. Walaupun kita tahu Allah itu Maha mengetahui. Sebab tu di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kunci. Wa tukallimuna aydihim. Yang akan bercakap di hadapan Allah ni dua tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum. Yang jadi saksi dua kaki kita. Apa yang telah kita kerjakan. Kan? Sebab tu di akhirat nanti ni yang rajin menulis ni. Ya, tangan esok cakap, ya Allah, hari tu aku pergi mesyuarat pula. Kuliah duha Ustaz Amran. Aku tulis. Balik rumah aku pun tak tahu baca apa benda yang aku tulis. Tapi sekurang-kurangnya wa tukallimuna aydihim. Ya, sungguh. Tangan ni, awak masak ni kadang-kadang gorengkan keli tam dum. Ni tangan ni jadi apa? Apa ya? Kan ya, dia kembung-kembung itu, ikan-ikan keli. Allah, tangan ni akan bercakap di hadapan Allah Ta'ala. Ya, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki jadi saksi. Ya Allah, dulu aku naik di bukit tu dah lah aku raut. Tu kan sakitnya. Ya Allah, ni aku duduk ni bersila, yang surau pun belilah kerusi. Dah tahu yang ada bakar-bakar jenazah. Contohnya kan, okay? Jadi seorang sumbang satu kerusi baru RM25 aja letak. Jadi kuliah, sebab yang hadir kuliah ni pun geng kencing manis, darah tinggi, gaut. Tu. Jadi contohlah begitu. Maka nikmat. Jadi nikmat kita ni, semua tubuh badan akan jadi saksi, tak dapat lari kita. Kalau hari ni awak buat dosa, kalau tak minta ampun lah. Minta ampun, ada orang kata, orang lelaki lah, hari tu dia tanya, saya pergi ke mana? Pahang. Ya, di Pahang. Lalu dia kata, Ustaz, selepas kuliah dah ni, datang sembang. Ustaz, saya Alhamdulillah, saya dah berubah dah Ustaz. Alhamdulillah. Cuma nak tanya lah, kalau salah saya dengan Allah, Allah ampun ke? Awak minta ampun pasti. Tapi saya ni banyak salah dengan manusia. Macam mana Ustaz? Allah ampun kau. Dengan manusia, kena selesai dengan manusia. Kalau awak curi telur ayam rumah orang, maka ganti balik. Kalau awak ambil tanah orang, ini minta maaf lah orang Melayu, saya selalu sebut mana-mana. Orang Melayu ni dia suka curi tanah orang.
termasuklah Jawa dengan Banjar. Ya. Curi tu bukan banyak benda pun. Satu jengkal aja letak batu sempadan tu. Mesti nak lebih. Sedangkan Nabi SAW bersabda, orang yang curi tanah orang walaupun satu jengkal di dalam kubur, dia akan dihempap dengan 7 lapis bumi sebelum dia dinerakakan dalam neraka. Wal'iyadu billahi min dhalik. Jadi kalau kita letak batu sempadan, bagi tahu juroko tu, kurangkan sikit saya punya. Kurangkan sikit. Kan ya? Udah. Biar Allah Ta'ala nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohlah kita duduk di sini. Di sini tanah hak peribadi ya? Tanah? Tanah kita apa tanah sini? Tanah? Oh ya. Okey. Pajak Okey, baik. Tak apa. Maksudnya, kita tu jangan over sangat guna tanah sampai orang lain terkurang. Itu kan, jangan over sangat. Parking kereta tu, dia saja. Sampai depan rumah orang pun dia letak. Kan ya? Ya sungguh. Tapi yang dalam rumah dia tu, dia tak parking apa-apa pun. Ada manusia perangai macam tu. Lepas tu hidup menyusahkan orang aja. Maka besok ramailah orang jadi saksi di hadapan Allah untuk campak di dalam neraka Jahannam. Maka sebab tu kena hati-hati. Hati-hati. Baik. Kita balik kepada yang ni. Yang ni dikatakan kepada kita bahawa Nabi SAW kata, Allah jamin dan Nabi jamin. Siapa yang jaga lidah, yakni yang berada di antara dua rahang, Allah jamin baginya syurga. Habis. Itu jaminan. Maka bila ada jaminan daripada Allah, apa kita buat? Kita yakin. Ini jaminan Allah. Tuan-tuan, puan-puan, beli motosikal ada jaminan pun kita lega. Beli peti ais ada waranti, kita lega. Kalau rosak, nanti boleh panggil orang begitu begini. Tapi cuma nak bagi tahu. Katakanlah kita beli motosikal. Motosikal tu ada waranti 2 tahun. Contohnya, 2 tahun. Tiba-tiba kedai tu offer, cik nak tak tambah lagi 1 tahun dengan bayaran RM130. Beli waranti tambahan. Haram, dia riba. Tak boleh. Itu riba, haram. Kalau kita beli tu, contoh saya beli kereta, dia kata waranti 5 tahun. Itu tak apa. Kita beli dengan hadiah yang dia bagi. Tapi bila dia memperniagakan waranti, maka itu tak boleh. Boleh ambil waranti, tambah lagi 2 tahun, tambah lagi 150 je cukup. 2 tahun kami akan tanggung. Haram, riba. Riba ni macam berperang dengan Allah dan Rasul. Tu. Saya pergi mana-mana minta maaf banyak. Ni yang kita yang ada ni pun umur pun tak banyak lah. Yang pasti anak-anak dah besar, mungkin cucu pun dah layak menikah. Masa anak cucu nak beli motosikal, gunakanlah duit atuk dengan duit nenek tu. Jangan bagi dia pinjam di kedai motor. Di kedai motor tu riba 100%. Akhirnya kita campak anak cucu kita dalam neraka Jahannam. Bayangkan, atuk berlambak-lambak duitnya. Nak buat apa atuk? Nak makan pun gigi pelsu. Bubuh poliden pun tercabut-cabut. Kedekut al-bakhilun wal kedukutun. Tak, sungguh. Kata dengan cu, ni duit awak nak beli motosikal apa? Y suku. Cuma pesan dengan dia, bawa jangan macam 3 suku. 15,000. Pergi bayar 15,000. Cu, tiap-tiap bulan bayar balik dengan atuk. Memanglah. Tak apa, kata dulu supaya dia bertanggungjawab. Okeylah. Tapi memang tak ada harapan lah. Sebab muka cucu dengan muka kita lebih kurang sama. Tu kan? Iya. Bantu. Jaga-jaga. Anak nak menikah. Sama juga kan? Hari itu kita sebut berkali-kali. Tapi tak mau dengar juga. Atuk dengan nenek ni. Kedekut dengan anak beranak sekali. Jangan biarkan anak-anak buat pinjaman bank ketika nak buat kenduri kahwin. Sampai kita dapat cucu 5 orang. Tak habis-habis lagi hutangnya. Nenek gelang banyak. Simpan buat apa? Ya. Ya sungguh. Allah bagi reta bukan untuk disimpan. Tapi untuk dimanfaatkan supaya dapat pahala. Simpan tu kan, sekali pakai sampai ke ketiak.
Iya, sungguh. Jom. Bawa diri kita dalam bawa kebaikan. Jangan. Orang yang ada harta tapi tak guna harta untuk cari pahala, baik miskin je. Rugi. Takut harta tu besok campak dia dalam api neraka. Kalau awak jadi nenek tak sayang kepada anak cucu, peliklah. Ajaib. Kalau awak jadi atuk tak sayang ke anak cucu, tak mau membebaskan anak cucu daripada dosa, kira peliklah. Kecuali atuk dengan nenek tu memang tak ada duit. Tak apalah. Tapi yang ada, nampak muka-muka semua kaya-kaya. Ya, sungguh. Okey? Baik. Ingat ya, perkara pertama tadi kita fahamlah mengejek gitu begini-gini. Itu mula dengan lidah. Perkara kedua, dijamin. Tak mau cerita neraka dulu, cerita syurga dulu. Allah dan Nabi jamin mereka yang menjaga lidah, jaminan mereka syurga. Tu yang kedua. Yang ketiga, binasanya orang yang tak jaga lidah. Di antara dua rahang tadi itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Hujurat pada ayat 11. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendahkan lelaki-lelaki lain. Boleh jadi puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Bila ayat Quran menyebut lelaki, dia merangkumi wanita. Tapi bila disebut wanita, itu khusus. Sebab tu bila bercakap tentang ketua, disebut lelaki, merangkumi wanita. Okey? Jadi dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Allah bagi tahu kepada kami orang lelaki, jangan cemuh orang lain, kerana ada kemungkinan orang yang kamu cemuh, caci maki itu lebih baik pada kamu sebenarnya. Kita duduk tak duduk orang lelaki, duduk tak duduk kedai mamak, Ali maju. Contoh, Ali maju. Teh tarik satu, kopi okau satu, sembang tu, segala macam sembang. Walaupun sembang benda yang dia tak tahu. Benda dia tak tahu. Ya kan? Sembang itu kadang-kadang menteri yang duk ada dapat pahala free daripada mulut kita. Ya, kata itu, kata ini, kata itu, kata ini, kata macam-macam. Mengata, lah saya pernah program banyak. Ni hari ni sekejap lagi nak ke Melaka. Nak ke Melaka. Program di Melaka. Besok balik pula pagi-pagi TV Ahli Hijrah. Lepas tu balik pula pergi ke Melaka. Begitu keadaan. Ada program-program dengan YB, dengan menteri dan sebagainya kan. So dengan, bila kita tengok, saya pernah program sekali dengan Menteri Komunikasi. Fahmi Fadzil. Dia di Lembah Pantai kan. Okay. Dia itu kan saya pernah program saya hari itu program yang keempat, kuliah maghrib. Program keempat. Dia hadir program saya dalam keadaan baju dia baju berkedut-kedut dah, nampak layu gitu dah. Syahid dalam kuliah saya. Syahid. Masa kita makan dengan dia, tuan-tuan tahu yang kita duk kutuk sana, kutuk sini. Program dia adalah program yang ke-18 hari tu. Tak sempat nak bernafas. Kita yang bercakap bolehlah duduk kedai kopi, order mengata. Besok menteri masuk syurga dulu. Kita jaga 5 orang, anak kita pun tak terlepas. Dia orang jaga 30 juta orang, pahala banyak. Itu, saya cukup selalu kata begitu. Jangan komen pasal orang lain. Kenapa YB gini? Kenapa YB begini? Kenapa awak jaga bini awak pun bini awak lari? Ya. YB nak kena jaga 5-60 ribu orang dalam satu dun dan sebagainya. Maka jom kita fikir-fikir yang terbaik dalam hidup kita. Jangan merendah-rendahkan orang lain. Tak boleh. Ustaz, kami ni daripada ni. Tak, ikut suka awak lah macam mana pun. Kami ni begitu, kami ni tak. Manusia ni, ceklah daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Semua sama. Kulit sama, darah sama. Awak tak ada jadi masuri, darah putih lebih pada darah merah. Tak adanya. Semua sama. Kalau kencing manis, semua sama je. Kalau darah tinggi, semua sama. Orang kaya kena darah tinggi tak? Kena. Orang miskin?
Kena juga. Dah tak payah lari lah. Tinggi mana pun darjat awak. Kan ya? Maka jangan sesekali merendahkan orang. Bila rendah tu datang daripada mana? Lidah juga. Ini Allah larang ni. Maksud bila larangan, itu termasuk ismun kabir, dosa besar. Dosa besar. Ya. Hak ni yang kita tak selesai di akhirat. Selesai dah, Allah dah ampun dah dosa yang dengan dia. Tapi rupanya kita masih lagi tak boleh selesai di sana. Rupa-rupanya malaikat list. 1, 2, 3, 4 ni tak selesai. Tunggu orang ni datang dulu. Bayangkan 1 hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun. Katakanlah kita kena tunggu 10 hari. Nalar ke? Iya. Bayangkan. Jadi tambah-tambah kita yang tua-tua ni kan. Kita yang dah berumur-berumur ni. Jom-jom lah. Kita gunalah. Saki-baki. Gigi pun dah tak berapa ada. Lidah pun tinggal itu je. Ya apa nak cakap pun tak berapa elok dah. Sebut makhraj dalam Quran pun dah mula lari dah. Maka jomlah kita guna dengan cara baik. Itu satu, surah Al-Hujurat. Ini dalam bab seterusnya. Kemudian, orang yang termasuk dalam orang yang merendahkan diri orang lain, mencemuh, dan mereka ini ada dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil. Orang yang suka mencela orang, menghina orang, maka dia itu celakalah dia. Maksud celaka, nerakalah tempat dia. Habis tu ustaz, macam mana nak bebaskan daripada kecelakaan tu? Maka minta maaf balik dengan orang yang kita nak selesai itu. Jangan rasa beriman sangat kita. Iya sungguh. Kami orang lelaki bila datang masjid pakai jubah, kau jangan rasa beriman sangat. Sebab Abu Jahal pun pakai jubah masuk neraka. Ya. Ni serban sampai 9 hasta. Oh tu jangan. Kita ni kalau boleh nak menyembunyikan. Nak sembunyi tak apalah, datang biasa-biasa je. Kadang pakai jubah, kadang pakai baju Melayu, kadang pakai kurta, kadang pakai t-shirt. Datang aja macam biasa. Cukup macam biasa je. Biar nampak macam kita tak pandai. Memang betul kita pun memang tak pandai. Kan ya? Sungguh itulah kenyataan hakikat. Jangan mulut kita jadi tak elok. Bila mulut jadi tak elok, maka sia-sialah. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ni masih dalam bab ni juga lah. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi, orang-orang yang muflis adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa segala macam amal. Bab ni saya nak share satu hadis yang khusus kepada orang perempuan. Minta maaf lah ya. Sebab yang jemput pun perempuan. Okay. Jadi khusus berkenaan dengan lidah. Elok juga. Memang tujuan kita ngaji gitu, nak baiki diri. Kalau mengaji, nak dengar apa yang kita nak dengar je. Kalau tak nak dengar orang tegur, elok tak payah datang ngaji. Ya, okey. Baik. Khusus buat orang perempuan, khusus juga buat orang lelaki supaya memberi tazkirah dan peringatan kepada orang perempuan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Ya, hadis riwayat Al-Bazzar. Nabi SAW ditanya oleh sahabat, "Inna fulanah," bukan fulan. Fulanah iaitu perempuan, ya. Tusallil lail, solat malamnya ya Allah enggak pernah berhenti-berhenti, berpanjangan. Sampai time haid pun dia minta ubat dengan doktor tahan haid sebab nak tahajud. Contohnya begitu. Kemudian watasumun nahar, berpuasa enggak pernah berbuka-buka. Tiap-tiap hari puasa. Laki nak ajak makan dekat Ali Maju pun tak sempat. Puasa. Kemudian lisaniha syarrun tu'zi jiranaha salitahu. Tetapi mulutnya selalu menyakiti jiran dengan kata-katanya. Bagaimana dia ya Rasulullah? Qala Nabi la khaira fiha, pada amalnya langsung tak ada kebaikan. Hiya finnar, dia dalam neraka. Wal a'yadu billahi min dhalik.
Dengar elok-elok ya. Kenapa ditujukan kepada orang perempuan? Sebab biasanya orang perempuan ni, dia duduk di rumah. Duduk di rumah ini, dia tak terikat macam punchcard orang lelaki, terikat dengan kerja gitu ini. Orang lelaki dia zoom tu dia ada urusan. Orang perempuan dia urusan juga. Tapi urusan tu tak ada kaitan dengan bos. Jadi dia sapu, dia boleh break sapu sampah dia tu. You tengok kawan baru lalu. Buka pagar, duduk tepi pagar lu nyembang. Dia boleh, tak ada orang nak kata apa-apa dengan dia. Maka di sana nanti dia akan berbual sesuatu. Dia main ada macam-macam lah tu. Ni. Hadis yang sahih, riwayat Al-Bazzar. Seorang sahabat kata, ya Nabi SAW, kami nak tanya, kami ada dua orang sahabiah, fulanah, perempuan. Yang pertama ni, solat malamnya enggak pernah tinggal. Solat malam ni, bukan tahajud. Nabi buat 13 rakaat, dia buat 33 rakaat. Tu dahsyat. Solat. Sampai satu ketika, suami kata, sayang, ini hari Khamis, malam Jumaat. Contoh. Tak boleh, nanti saya nak tahajud, susah nak mandi. Water heater rosak. Tak boleh. Ya. Saya cakap direct, bagi faham. Sebab ada wanita yang sedemikian. Ni di tangannya ni ada tempat apa nama tu? Subhanallah. Laki tunggu bila nak habis. Laki tu nak nyembang. Awak ni dah lama tak sembang dengan saya. Asyik pergi rombongan aja. Ya. Awak ni dah lama tak sembang dengan saya. Asyik pergi grup baca Yasin, marhaban saja. Jadi duduklah sekejap, saya nak sembang. Beriman sangatlah konon. Iya, hati-hati. Ya. Jadi orang perempuan ni, solat malamnya hebat, watasumun nahar, siang hari puasa. Pada hakikatnya suami nak ajak dia makan. Malah orang perempuan, bila nak puasa sunat, perlu buat apa sebelum itu? Pandai. Jawab pandai, tapi tak pernah minta pun. Tahu puasa je. Contoh. Ya kan? Maka paling tidak, bang, saya cadang nak puasa besok. Saya cadang nak puasa. Suami kata, macam ni, saya sebenarnya ada niat nak bawa awak pergi makan besok. Ada kawan nak belanja. Ish, tak boleh. Itu jangan. Ish, tak boleh. Sebab, dah, tak payah. Okey bang, no problem. Mujhe tumse muhabbat hai. Ya, okey, ikut aja. Maka awak dapat dua pahala. Pahala pertama tu pahala apa? Puasa, sebab niat. Sebab tu orang yang nak tidur, sunnah dia apa? Sunnah dia niat nak bangun tahajud. Sehinggalah matanya mengalahkan dia 12 tahun niat, tak start. Apa dapatnya? Nabi kata tidurnya adalah sedekah dan pahala seperti yang dia niatkan. Allah, nampak tak kasih sayang Allah? Jadi orang perempuan gitu aja. Bang, besok nak puasa lah. Kalau suami kata tak apalah nak puasa. Tapi kalau suami kata, apa kata besok cadang nak pergi makan? Okay, no problem. I follow. Udah, selesai. Ini dah macam-macam. Hati-hatilah. Orang perempuan diuji dengan kebaikan yang banyak sekarang. Grup baca Yasin dia, tak cukup baca Yasin bersemuka. Ada grup tadarus Quran dalam WhatsApp. Tu kan. Itu tak termasuk dengan tadabbur itu dan ini sebagainya. Dia rasa, saya nak pergi surau ni. Abang duduk je lah ya. Abang pergi je lah, saya nak pergi surau ni. Tak sebenarnya. Tak boleh. Itu semua tak boleh. Ketua Muslimat tu utamanya. Ketua Muslimat. Ya, awak jangan sibuk merancang hal-hal tu sehingga awak terlupa merancang untuk keluarga dan terutama suami. Hati-hati. Ya, okey dia. Okey. Okey. Jadi tu, dia solat pun hebat, kemudian dia puasa pun hebat, sedekah ni habis kata laki dia baginya. Habis semua sedekah begitu begini, tapi mulutnya itu selalu menyakiti jirannya. Cakap dia menyakitkan hati. Cakap dia menyakit hati. Contoh kita turun sekarang ni, turun nampak orang kat tepi tu.
Ha, buat apa? Surau tak nampak. Ha, tu. Ada perangai tak senonoh gitu. Jahat manusia ni. Okey, itu satu bahagian. Satu bahagian lagi, muslimah juga. Nabi SAW ditanya sahabat, kata, ya Rasulullah, kami ada seorang fulanah, saya sahabiah juga perempuan. Dia ni solat biasa-biasa aje, solat sunat pun tak buat. Puasa pun biasa-biasa aje. Ya, dan sedekah tak boleh buat. Dia cuma sedekah satu potong keju je kerana dia orang miskin. Kan ya? Dan tapi dia tidak pernah menyakiti jirannya atau temannya. Maka bagaimana ya Nabi Allah? Maka kata Nabi, baginya kebaikan yang sangat banyak. Hiya fil jannah, dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Seorang perempuan, dia bukan perlu kerja keras dalam apa-apa. Kan kita selalu pernah sebut orang perempuan 4 perkara je. Riwayat Imam Muslim. Jaga solat fardu. Ustaz, solat sunat tak sempat. Awak jaga solat fardu? Jaga. Okey, selesai. Jaga puasa Ramadan. Ustaz, puasa sunat tak sempat. Awak masak je. Masak rasa. Masak rasa. Rasa je sendawa. Dah, cukup. Yang ketiga, jaga maruah dan keaiban diri. Kehormatan diri jaga. Orang perempuan dengan EJK, cakap tu jangan lembut sangat. Ini cakap macam mat arid lisukun. Betul. Iya, kena orang perempuan cakap EJK. Dah. Orang perempuan bila cakap tu gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Udah, selesai. Jangan tanya bila jumpa kawan kita yang perempuan, jangan tanya suami mana. Tanya suami orang. Kenapa? Contoh, ni jangan EJK, jangan. EJK bukan boleh percaya sangat. Saya selalu buat kuliah, selalu kata, janganlah orang perempuan ni solat jemaah tak payah datang masjid. Melainkan ada pengajian, ada ceramah, ada program, ada makan, datanglah. Yang tu datang. Tapi kalau semain jemaah, tak payah datang. Tak payah datang. Solat je di rumah. Kenapa? Sebab itu sunnah Nabi SAW bagi orang perempuan. Orang perempuan kan kena urus rumah tangga. Jadi tak payah susah-susah. Tapi dia nak pergi juga. Tu yang jadi masalah tu. Kita tanya akak, mana abang-abang? Abang tak datang, abang kirim akak datang. Jantan tak guna. Iya, merapu aje. Sungguh. Tambah, Ustaz, saya datang aja Ustaz. Tiap-tiap waktu saya datang. Ada orang perempuan. Kenapa? Sebab saya dah tak ada siapa-siapa. Suami dah meninggal. Maksudnya awak balu ataupun janda lah kita katakan. Tak ada apa-apa dah. Lagi ada apa-apa. Janda lagi jangan datang masjid. Ya. Kau boleh percaya JK. Kan? Ya. Duduk je di rumah elok-elok. Kan? Pengurusi tu. Okey. Boleh faham tak sampai setakat ni? Faham kan? Saya tak nak mengajar benda yang dalam. Tapi apa yang berada di keliling kita tu betulkan dulu. Betulkan dulu yang tu, insya-Allah. Isteri dengan suami, pegang je tangan suami. Ni asyik-asyik rombongan. Asyik-asyik rombongan. Kalau nak buat rombongan, ketua muslimat, buat rombongan bersama pasangan. Tempat duduk bas tu kan ada 44. Kita dapat 22 pasangan. Buat panggil seorang ustaz, join sekali dengan pasangan dia. Saya lah tu. Sepanjang perjalanan, kita buat kempen kesihatan perhubungan suami isteri. Iya sungguh. Ini dengan kawan. Dia tahu kalau pergi dengan lelaki dia tak boleh beli barang banyak. Iya sungguh kesian. Laki dia tinggalnya di rumah. Bayangkan pergi Langkawi 5 hari. Laki nganga makan toge je. Jomlah kita belajar sikit. Buat kebaikan. Ya. Saya selalu kempen. Isteri, jadikan suamimu asbab untuk kamu masuk syurga. Ya, suami, jadikan isterimu asbab untuk kita masuk syurga. Jangan bila kita menikah, asbab dia orang kita masuk neraka. Baik bujang aja. Ya sungguh. Dulu elok aja. Bila kahwin rupanya berperang. Itu bahaya nah. So ini perkara hal yang dikatakan bahawa
jaga mulut, jangan sakitkan hati orang. Kalau sakitkan hati orang, solat malam lah banyak mana pun tak ada nilai, tak ada kebaikan. Puasalah di siang hari sebanyak mana pun, dermalah banyak mana pun, rupanya pada dirinya tak ada langsung amalan. La khaira fiha, tak ada langsung kebaikan, terhapus, malah hiya finnar, dia masuk neraka. Tadi orang yang tadi derma dia banyak mana? Satu potong keju aja. Macam kita bagi kek yang potong tu, itu aja. Kenapa? Sebab kata dia pun sikit. Kan? Dia buat tepung talam, satu talam. Nak share semua sikit, dapatlah seorang 2-3 ketul. Udah cukup, alhamdulillah. Okey? Baik. Sampai waktu ini, ada soalan ke tidak? Saya suka macam tu. Kalau ada nak tanya-tanya. Kalau nak marah ustaz pun marah sekarang. Contoh. Ya, kalau nak bantah boleh bantah, tak ada masalah. Ini cara kita belajar begitu. Cari ketepatan dan belajar untuk baiki diri lah. Belajar kita datang, okey balik kejap lagi ada perubahan. Macam tu. Kan ya? Kalau dulu dengan laki jalan, laki kat depan, awak kat belakang. Sekarang tak, pegang tangan, jalan. Tunggu dia dan jalan sama-sama. Apasal lambat ni? Apasal lambat lah dia gaut. Iya. Kan? Sungguh-sungguh. Ya? Jangan dibiarkan macam tu. Rugi. Baik. Kemudian, Umar Abdul Aziz. Satu pesanan daripada Umar Abdul Aziz. Dia ni cicit kepada Saidina Umar Al-Khattab. Ya, Umar Abdul Aziz ni, dia cicit kepada Saidina Umar Al-Khattab. Umar Abdul Aziz ni dia pemerintah, ya, dia memerintah tu jadi presiden tu lebih kurang dalam 800 hari je lebih kurang. Tapi namanya sampai sekarang disebut-sebut. Ya. Baik, Umar Abdul Aziz berpesan, orang yang selalu bangun malam, satu, dan berpuasa pada di siang hari, dua, tetapi tidak menjaga lidahnya. Lidahnya yang tadi mengejek-ngejek, ngumpat-ngumpat, fitnah orang, cerita tentang perkara-perkara yang tak ada dalam pengetahuan dan sebagainya. Ya, yakni lidahnya dia tidak jaga daripada tutur kata yang buruk, maka perbuatan demikian menjadikan dia muflis di akhirat. Awak duduk di Taman Saga ni, kaya raya rupanya. Kan ya, rumah ada 6 biji. Satu duduk, 5 buat homestay. Kaya lah kira, kaya. Tapi rupanya di akhirat, miskin. Miskin dia tu muflis. Bukan miskin saja, muflis langsung. Terhutang lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab kebaikan yang kita buat itu, orang lain yang dapat, orang yang kita ngata tu. Jadi hati-hatilah. Mulut kita ni, macam kata pengurusi tadi kan, lidah tak bertulang. Dia berkata-kata, dia pergi. Kalau sup tulang, okey. Ni lidah tak bertulang. Maka janganlah jadi gitu. So, apa yang kita nak buat dengan lidah kita tu? Zikrullah lah. Zikrullah paling besar, solat lah. Itu paling besar lah kan. Allahu Akbar. Itu zikrullah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tambah-tambah kalau kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu zikrullah lah. Waktu duduk antara dua sujud, baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Okey, wa'fu anni sebenarnya tak ada dalam hadis. Kalau saya tak baca. Wa'fu anni dia tak ada dalam hadis. Dia kalau kita kumpul keseluruhan hadis tu, dia ada 7 bacaan, dia tak masuk wa'fu anni. Ada kalimah. Kadang-kadang Nabi mula hadis tu dengan Allahumma ghfirli. Dia tak baca Rabbighfirli. Allahumma ghfirli. Kemudian kan dia disebut kalau Rabbighfirli warhamni.
Kemudian wajburni ada riwayat Imam Tirmizi. Kemudian warfa'ni ada dalam riwayat. Kemudian wahdini, warzuqni. Tak, dia mana-mana boleh. Mana-mana boleh. Dia hadis-hadis ni dia pusing mana-mana boleh. Yang mana satu pun tak ada masalah. Kemudian wa'afini, 7. Wa'fu anni dia tak ada dalam hadis. Kita cari kita tak jumpa. Kan? Kalau kita baca hadis riwayat Abu Daud, dia baca 5 je. Ada sebahagiannya baca 6, ada sebahagiannya baca 7. Kita baca 8 semua sekali. Yang nombor 8 tu saya tak baca. Sebab selama ni kita tak jumpa hadis yang sahih berhubung dengan tu. Jadi kita baca yang tu pun kita berdoa pada Allah, maka kebaikan juga pada lidah kita. Ya Allah, ampuni aku, warhamni, kasihanilah aku, wa'afini, sihatkan aku. Semua kita minta supaya Allah bagi segala macam. Itu doa lah tu. Datang daripada mulut, itu zikrullah. Semua zikrullah. Allah, kalau tambah-tambah orang perempuan kan suka ngaji Quran. Lagi dahsyat. Kan? Orang lelaki dia baca WhatsApp. Udah ni tolak ni suk. Umur habis 1 jam. Tolak lagi. Patut mati umur 70, 65 mati. Umur habis rupanya. Kita tak ada manfaat. Nabi sebut orang yang paling bermanfaat adalah dipanjangkan umurnya dan baik amalnya. Dan buruk, orang yang seorang buruk hidupnya adalah panjang umurnya, buruk amalnya. Macam saya selalu kata, umur 40 masuk gegar veganza. Ya. Di lembah sungai nan indah. Tu umur 40. 60 kilauan emas. Otai masih berdosa. Umur 60, bayangkan. Ake kuli huya huban. Didar unka hota hai. Kaise kaho mein ho yara ye. Pyar kaise hota hai. Tu. Sambung tu. Kalau baca Quran mana sambung? Ni kita ni kalau duduk belakang, Tok Imam baca ayat Quran, kalau kita lah Tok duduk belakang, Tok Imam baca. Kalau pelajar tahfiz duduk belakang, dia dapat sambung. Imam baca wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Imam sangkut. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Imam pun bini 3. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Akhirnya anak-anak tahfiz dia boleh sambung. Wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Tu anak tahfiz. Kalau bapa tahfiz duduk belakang ni. Sebelum Tok Imam lupa, kita dah lama lupa. Allah. So janganlah buang masa dalam hidup kita. Jangan jadi orang yang muflis. Masuk pula bab seterusnya. Dah habis masa ke? Belum? Okey. Jaga lisan. Ya, jaga lisan. Okey. Jaga lisan ni ada dalam riwayat Imam Tirmizi. Ya, riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW menyatakan laisalil mu'min atau laisal mu'min ya bitta'ani wal la'ani walal fahish wala ba'dhi. Disebut seseorang yang beriman itu bukanlah orang yang beriman. Tu disebut orang yang beriman itu laisal mu'min, bukan digelar orang beriman. Kalau dia pun mengaku orang beriman, dia sebenarnya bukan orang beriman. Siapa? Yakni orang yang suka mengaibkan orang lain. Udah bercerai baru cerita duit raya tak dapat. Contoh kan ya,
Yang awak makan daripada berat 40 jadi sampai berat 80 tu datang daripada mana? Yang awak pakai. Contoh, minta maaf nak peringat pada isteri, suami tanggungjawab besar. Isteri, awak ahli syurga sebenarnya. So jangan pesongkan jalan ke neraka. Bang, semenjak saya menikah dengan abang ni, apa pun tak ada. Apa pula yang tak ada? Awak tu SRP dulu fail. Tingkatan 4 pun tak boleh naik. 3 kali ambil, 3 kali fail. Nasib baiklah ada orang meminang. Dapatlah menikah. Dah start menikah, mana ada kerja. Western Digital pun tak pernah kerja. Kan ya, mana tak pernah kerja, mana pun tak pernah kerja. Makan ke tidak? Makan. Suami yang jaga makan tu. Makan. Kadang dia makan lebih daripada lelaki yang cari tu. Ya. Masa dia membeli lebih daripada laki dia. Laki dia seluar hitam ni macam ni je lah. Contoh. Nak bagi contoh kena bagi pengurusi. Ya sungguh. Laki beli rumah, duduk sekejap je di rumah. Yang duduk lama dia. Laki pergi kerja, pergi outstation begitu, begini dan sebagainya. Kami lagi tak hilang kasut di masjid, tak beli selipar tu. Orang perempuan selipar dia according to warna. Dia kena warna matching gitu. Nah, esok ni tukang cari ni mati dulu. Bini yang makan tu tak mati-mati. Ya. Tu pun gagal bersyukur dengan nikmat Tuhan. Tak ada lebang, tak ada lebang, tak ada lebang. Jangan. Manusia yang paling rugi atas muka bumi Allah sampai ke negeri akhirat adalah manusia dia suka mencari-cari apa yang dia belum ada sehingga dia leka dan terlupa apa yang dia dah ada. Habis. Simple aja. Cukup. Orang duduk rumah flat, tak payah berangan nak duduk rumah teres. Sebab orang yang duduk rumah teres tingkat pun berangan nak duduk rumah teres 2 tingkat. Masa dia berangan tu dia terlupa dia gaut, mana boleh naik tingkat atas. Ya, ada orang rumah teres 2 tingkat nak duduk rumah banglo yang ada parking besar, kononnya boleh menanam itu, menanam ini. Awak nak makan durian apa kencing manis 25. Yo, ada orang rumah banglo dia nak duduk tepi bukit. Sekarang banjir merapu-merapu dah. Semua orang dah nak lari dah. Ada rumah di bahagian di mana dekat Ulu Kelang sekarang ni. Area di Melawati, area rumah Datuk Yusof Aslam. Banyak sekarang ketara. Jadi kita ni bersyukur je lah dengan apa yang ada. Dan paling best, orang yang bersyukur ni, dia tahu badan dia makin hari makin kecut. Kita makin hari makin kecut. Timbang, pasal makan makin banyak. Kan? Tapi berat makin kurang. Saka ke? Ya. Kan? Akhirnya tu dia nikmat. Cukuplah dengan apa yang kita ada. Sudah. Selesai. Pergunakan apa yang ada tu dengan nilaian ni supaya dia besar di sisi Allah Ta'ala. Dan pertama, tolong tambah-tambah jangan buka aib pasangan. Jangan sesekali. Minta maaf kepada muslimat. Saya, kadang-kadang muslimat tu dia nak bergurau aja. Jemput ustaz makan. Saya dengan isteri duduk. Dia dengan suami dia duduk. Sembang. Ustaz. Tu. Ustaz. Dia tunjuk kat lelaki dia. Tidur je kerjanya. Tak boleh sebenarnya. Haram. Awak buka aib. Bila-bila masa, dialah manusia terhebat Ustaz. Kalau tak ada dia, siapalah saya. Ya, gitu. Masa orang lain tak teringin nak minang awak. Dia seorang aja yang pergi minang. Tu pun hari tu dah terpaksa. Ya, sungguh. Betul. Ni kadang-kadang ya, sungguh. Iya, tolonglah kan ya. Syukur pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang saya pergi ceramah kat Melaka minggu lepas. Minggu lepas pun di Melaka juga. Saya kata, janganlah komplain pasal pasangan kita. Kerana pasangan kita itu sentiasa diidamkan oleh orang yang masih belum ada pasangan. Ada orang sampai umur 40 tak menikah. Jadi dia sentiasa mencari pasangan, tapi tak dapat. Tak ada dalam ketentuan Tuhan. Kita tak cari pun. Tak cari, dapat. Iya. Kan ni, sebab tu nilaian dia harus kita fikir bersyukur. Jangan sesekali buka keaiban. Anak-anak, mak-mak mentua, saya terima beberapa persoalan.
Ustaz, apa hukum mak mentua malukan menantu dengan jiran? Pak mentua tak ada masalah sebab dia langsung tak ambil peduli. Tu kan, pak mentua, mak mentua selalu pergi rumah jiran, kau tengok menantu aku tu pukul 12 tak bangun-bangun. Sabar kejap lah. Kita cuma dapat anak menantu yang bangun pukul 12. Contoh. Kan, masih anak menantu. Tapi Nabi Ibrahim dapat anak hantu. Nabi Ibrahim dapat menantu yang tidak bersyukur, disuruh Ismail ceraikan. Itu yang pertama tu. Jadi tak apalah, sabar. Didiklah dia betul-betul perlahan-perlahan. Sebab awak dulu pun macam anak hantu juga. Ya. Hati-hati. Jangan komplain banyak sangat. Kita bersyukur dengan apa yang ada. Kalau pasangan awak ni yang ada ni pun slow. Ya. Orang lelaki dia memang slow sikit. Bukan slow tu kerana slow. Tapi dia fikir panjang. Bang, pergi bagi tahu. Sabarlah kejap. Sampai kena potong api tak bayar-bayar. Bukan duit tak ada. Kan, tapi slow. Suruh beli kicap tak balik-balik. Tu kan, slow. Ya. Tapi kenapa? Sebab dulu dia dah kasar dah. Masa muda tu brum bram. Kenapa dia buat gitu? Nak besarkan awak lah. Nak nyediakan tudung bawal, tenggiri, kembung, pari, jenahak tu. Dah selesai perkara. Allahu Akbar. Jadi sesekali mulut kita jangan buka aib. Ya, jangan buka aib. Seterusnya dikatakan, bukanlah daripada orang itu digelar orang beriman juga. Orang yang kedua iaitu suka melaknat orang lain. Ni punca korang lah ni. Bawa dosa macam dia seorang ada pahala. Ya, laknat orang tu, laknat orang ni. Punca korang ni tak datang surau contohnya. Okay, itu bahaya semua tu. Suka melaknat orang lain. Ini sangat-sangat besar dosa dia. Dan dia tidak termasuk golongan orang yang beriman. Kemudian walal fahish. Dia ni suka mencarut. Maki hamun orang ni menggunakan bahasa-bahasa yang lucah. Kita mak bapa, atuk nenek dengan cucu dengan apa, jangan. Kadang-kadang ya Allah sedih. Kita tak dapat nafi. Kadang-kadang berlaku dalam, saya kadang-kadang sembang dengan isteri saya. Isteri saya, kami tak ada anak lagi. Tapi anak daripada arwah isteri dulu, 5 orang. 5 orang. Jadi ada tak masalah? Memang ada masalah. 5 orang anak, 5 lah masalah dia tu. Lagi 10, lagi lah banyak masalah dia tu. Kan? Yang ni dia arah Asia Tenggara. Sini area utara, ke selatan, gini-gini dan macam-macam. Kadang-kadang kita mampu untuk tangani dan kadang-kadang kita tak mampu. Kerana kita diutus oleh Allah bukan untuk mengubah orang lain. Tapi untuk berhadapan dengan ujian yang sedang diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok siapa yang paling sabar dan baik berhadapan dengan ujian. Tenang aja. Kadang orang lelaki diam, tak suka banyak cakap. Dapat bini, ya Allah. Bang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baca khutbah. Saya nak pesan kepada isteri, walaupun awak seorang ustazah, saya pesan pada ustazah, saya pesan pada ustaz, sahabat yang dulu lama berkawan tapi lama dah tak ambil peduli, lama tak jumpa. Ustazah ni dia selalu keluar TV. Mulut dia popet. Bila suami nak cakap dia berhenti gitu. Saya tegur secara direct ketika forum Dialog Star dan dia tak dapat terima. Dia kata tak, saya buat ni nak bagi majlis jadi elok. Sebab suami dia cakap tak rancak macam dia. Ustaz dan ustazah penceramah hebat. So saya kata minta maaf ustazah, buatlah macam mana pun ustazah tetap berdosa. Sehingga suami dia tu, kadang-kadang bila duduk dengan kita ni, dia rasa macam segan dan malu. Jadi ustazah ke, ketua muslimat ke, ketua rombongan ke, siapa-siapa je lah. Bila nak cakap tu, pertama kalau ada suami sebelah, minta izin. Bang, boleh tak kalau saya nak bagi tahu kat dia orang macam ni. Ini tidak, belum apa-apa ambil mikrofon. Halo tuan-tuan dan puan-puan. Tu tak boleh.
Ya, hati-hati. Siapa pun lah, siapa pun jawatan dia. Kalaulah dia tu pengarah di sebuah syarikat besar, balik di rumah dia bukan pengarah. Dia adalah sedia menerima arahan pada ketika itu. Ya, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. So, pertama, mulut kita jangan aibkan cerita orang ni, cerita orang ni, cerita orang ni. Tambah-tambah lagi. Bila selepas bercerai dengan apa yang sedang berlaku hari ni, jangan buka cerita, buka tu, buka ni, jangan. Kalau nak buka aib, semua boleh buka aib sebenarnya. Tapi rugi. Sangat-sangat rugi. Jangan cerita benda-benda yang mengarut-mengarut. Yang kita berhak cerita adalah ketika kita bersama dia secara sah. Lepas tu tak ada hak lagi dah. Habis. Kenapa? Mungkin Allah sediakan pasangan yang lebih baik untuk awak. Tenang aja lah. Kan? Orang Melayu kan kata, kumbang bukan seekor, bunga bukan. Berlambak-lambak bunga ada. Apa duk sakit hati sangat? Dah memang Islam membenarkan penceraian. So don't worry and always be happy. Iya sungguh. Tak payah kelang kabut sangat-sangat. Ini siap jumpa bomo ni. Tok Bomo tolong tengok suami saya. Suami saya tu pengurusi. Kan. Lain macam je sekarang ni. Ya sungguh. Jangan tengok cari Tok Bomo. Tok Bomo tu pun bercerai 3 kali dah. Macam mana dia nak bagi nasihat kat awak? Kadang pelik-pelik. Okey, mengaibkan adalah satu dosa besar bermula dengan lidah, melaknat adalah satu dosa besar yang bermula dengan lidah, mencarut juga adalah satu dosa besar yang bermula dengan lidah, dan kemudian wal badha'i ini berkata-kata dengan kalimah-kalimah keji. Bila masa je awak nak bercakap dengan siapa pun, tahan marah kita. Marah datang daripada hati. Betul ke marah datang daripada hati? Syaitan. Yes. Syaitan dicipta daripada api. Bagaimana nak sejukkan api? Air. Buat apa? Ambil wuduk. Minum air. Basuh kepala. Tak cukup. Cari swimming pool. Itu caranya. Kan? Kalau kita biarkan amarah menguasai kita, kita layan, maka setan makin banyak. Akhirnya, sekelip mata je, 2-3 patah, cerai, habis. Tapi kalau sabar gitu, okey. Sabar, insya-Allah dia akan jadi urusan tu panjang. Kita tak akan rasa macam satu penyesalan pada waktu-waktu nanti kita rasa Allah menyesalnya. Menyesal tu bila? Bila mana nikmat Allah dah tarik. Dapat suami elok dah. Tapi popek. Suami pun tak reti nak cakap apa dah. Akhirnya bercerai. Awak pula dapat menikah orang lain pula tu. Dapat pula suami baru awak tahu. Tinggi dengan rendahnya langit tu. Macam tu juga kami. Macam tu juga. Ada isteri ni elok dah. Masak okey? Alhamdulillah. Dalam tak berapa pandai masak, berat saya 80. Ya, berat saya 80. Dalam tak berapa tak pandai sangatlah mengemas, tapi baju saya semua terjaga, pakaian semua elok. Kan, cukuplah. Jangan awak duk cari benda yang belum ada. Kenapa? Cukup je lah. Bila mana ada kekurangan pada pasangan kita, pada ketika Allah membuka ruang untuk kita menyempurnakan ruang tu. Itu aja. Bukan waktu untuk komplain. Datang surau, bila nampak tandas kotor, jangan marah tok siap. Tugas awak balik ambil sabun, naik datang dan cuci. Itu sebenarnya. Komplain. Nak dapat apa komplain? Ni kan rumah Allah. Kalau awak rasa sayang di rumah Allah, marilah. Itu kaedah dia sebenarnya. Jadi kita berebut-rebutlah buat kebaikan. Saya ulang balik. Mengaibkan manusia dilarang menggunakan lidah kita ini, melaknat manusia, mencarut dan berkata-kata keji dan kata-kata buruk. Ya. Jadi dalam hidup kita ini, kita falyaqul khairan aw liyasmun. Cakap yang baik-baik ataupun diam. Diam. Ustaz, diam okey ke? Bagus. Kenapa? Tak masuk neraka. Walaupun lambat sikit masuk syurga. Sebab tak berzikir. Diam.
Sini buat Jumaat ke tidak? Buat Jumaat. Masuk solat Jumaat tu kan, tunduk. Syahid. Syahid. Lebih baik daripada tengah khutbah dia duduk bercakap. Sia-sia langsung. Tu kan, ni saya pesan pada orang lelaki. Masuk ke surau, inilah saf pertama. Masa solat jemaah lah. Ni, penuhkan saf pertama sampai ke ujung ni. Ini tak habis-habis duduk nyembang di bawah tu kan. Lepas tu gudang garam perak-peruk. Sia-sia je. Kita ni besok lusa belum tentukan, selalu saya ingatkan kalimah filem Jin Samsudin tu. Jin Samsudin kan dia buat filem esok masih ada. Jadi jangan pernah putus asa untuk minta ampun pada Allah. Tapi selepas tu dia buat filem esok untuk siapa? Mungkin bukan untuk kita. Jangan tangguh-tangguh lagi nak amal. Dah tak dengar juga dia buat filem tiada esok bagimu, padan muka kita. Orang lelaki ni duk saf paling depan ni, kalau kita rasa kita dah tua, sebab umur 60 dalam hadis sebut, orang yang meninggal ketika dia dipinjamkan umur 60 dan ke atas, maka Allah tidak sesekali akan menerima alasan dan juga keuzuran lagi. Mati umur berapa? 63. Pergi ke surau at-taqwa ke tidak? Saya baru fikir nak takwa ke tidak. Allah tak terima. Mati umur berapa? 67. Baca Quran ke tidak? Belum belajar. Masa tu Allah tak terima dah. Ini saya selalu tumpukan pada orang lelaki. Kuasailah Al-Quran. Kadang malu dengan orang perempuan. Orang perempuan nun mati. Dia jawab ikhfa' lah, iqlab lah. Itu semua. Bagus. Orang lelaki kalau kita tanya nun mati. Mati. Iya. Baca Quran tu, isteri tu rasa macam nak tukar jadi imam. Jangan baca Fatihah tu. Allahu Akbar. Maka jomlah kita rebut peluang yang tadi tu. Dengan pertama kita jaga lidah kita. Kerana siapa yang jaga lidah, Allah jamin baginya syurga. Itu nombor satu. Yang kedua, kita ni jangan suka mencela. Kerana mencela dan mencemuh itu ada kemungkinan orang yang dicela dan dicemuh itu sebenarnya lebih baik daripada kita. Jangan lupa diri lah. Walaupun awak tu pakai baju merun. Contoh. Saya selalu gitu bagi contoh orang yang macam tu. Sebab dia AJK. Tu kan. Kan apa, orang perempuan kalau ada grup marhaban ke? Ada. Grup ada ke? Aduh, grup marhaban ni hati-hatilah sikit. Jangan laju sangat. Patut grup marhaban orang lelaki, tapi orang lelaki meraban. Ya, sungguh. Maka grup marhaban orang perempuan hati-hati sikit. Sebenarnya kadang-kadang perbincangan tentang aurat wanita, bab suara itulah. Hati-hati, tak payahlah mendayu-dayu sangat. Tapi memang marhaban perempuan pun tak berapa sedap sebenarnya. Ya, asyik tukar baju je kerjanya. Lagu tak tukar langsung. Okey. Kadang lagu tu pengantin menangis. Patut pengantin menikah dia seronok, bergelak ketawa. Dia dengar-dengar lagu marhaban menangis dia. Sedihnya. Bukan sedih ke dia tu, sedih yang datang tu. Yang marhaban semua geng-geng bakal jenazah belaka. Allahu Rabbi. Jadi jangan cemuh orang. Jangan cemuh orang. Dia ra'i semua orang. Ada manusia ada kelebihan dari sudut ni, ada di sudut ni. Kita juga ada kekurangan, jangan lupa. Macam-macam kekurangan kita. Maka siapa yang melengkapkan kita? Pasangan kita lah yang melengkapkan. Tutup keaiban kita, sempurnakan kelemahan kita, udah diam. Cukup. Jadi bila pasangan kita boleh diam dengan kelemahan kita, kenapa kita tak boleh diam dengan kelemahan pasangan kita? Asal tak nak komplain. Kadang-kadang kita komplain, Ustaz, saya meluat dengan laki saya, Ustaz. Semenjak bila meluat? Ni semenjak pencen ni. Meluat, Ustaz. Saya kata minta maaf ya. Awak baru meluat semenjak pencen aja. Dia daripada dulu dah lama meluat dengan awak. Tapi dia sabar, tak mau bercakap aja. Ya, dia sabar. Ya. Kan ya? Jadi jangan cemuh. Dan bahagian bagi orang yang mengumpat itu, wailul likulli humazatil lumazah.
bagi mereka itu adalah neraka yang di dalamnya tu ada lembah bagi orang yang suka mengumpat. Seterusnya, kita disuruh supaya menghindarkan diri daripada mengumpat, fitnah, mengejek, buat saksi palsu, mengadu domba, jadi batu api dan apa sebagainya lah. Kita disuruh menghindarkan lidah kita daripada menyaksikan perkara tersebut. Tak nak. Kalau tak reti, diam. Tak tahu cerita, diam. Minta maaf lah, no comment. Itu jawapan paling selesa sekali. Wartawan kan banyak. Wartawan datang daripada blok sebelah sana, jalan sebelah sana datang. Akak tahu tak? No comment. Udah selesai, ya. Baik, tu buang semua. Gantikan lidah kita dengan zikrullah. Contohnya pagi tadi lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar 3 kali. Lidah kita, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Cukup? Pendek. Ampuni aku ya Allah. Dah selesai. Rajin sikit. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ulang. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ampuni aku ya Allah, aku bertaubat padamu. Kalau rajin sikit lagi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Itu aja. Dah selesai. Hayyal, bukan hayyul ya. Hayyal qayyum. Tidak salah baca hayyul, tapi tidak tepat mengikut di dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Itu lebih tepat. Okey, baik. Kita ulang balik tadi lagi. Ini nak bagi tahu lagi. Yang ulang tadi kata apa? Kita tengok di mana ada seorang wanita yang solat malamnya hebat. Orang perempuan solat tahajud, ya Allah. Tu hebat betul solat tahajud. Cukup dahsyat. Laki dia terkejut. Itu kan. Tahajud. Tak apalah, tak apa. Pada hakikatnya solat tahajud ni tidak disuruh pada wanita, tidak dibebankan, sebab wanita ni dia kerja banyak. Kami orang lelaki tidur, anak-anak tidur, biasanya mak tak tidur lagi. Mak tak tidur, pusing sana, cek tingkap dah tutup belum, lampu dah tutup belum dan sebagainya. Tu dia cek, tak puas hati, takut nyamuk spray baygon. Laki patut mati 70, 60 mati. Tu. Racun nyamuk je. Itu kan. Ya, sungguh. Orang perempuan hebat. Sebelum dia tidur, dia fikir besok suami nak pergi kerja, baju apa nak pakai. Baju dengan baju mesti matching. Warna. Dia kena matching. Contoh begitulah. Maka dia fikir, kami tidur je, kami fikir tempat kerja besok, apa nak buat. Tapi orang perempuan dia fikir pasal semua keluarga. Sebab tu orang perempuan bila dia bangun tidur, dia bukan pernah fikir pasal diri dia. Suami nak pergi kerja, anak-anak nak sekolah. Bangun dalam keadaan serabut, rambut macam helikat. Rambut macam helikat. Tu kan. Kadang baju tak sempat tukar. Baju kelawar. Koyak sampai ke pinggang. Angin keluar belah kiri, keluar belah kanan dan sebagainya. Tak sempat. Kenapa? Sebab fikirkan keluarganya. Besar pahalanya. Dia fikir tentang sarapan. Dia tak masak pun. Tapi paling tidak dia keluar pergi beli kat makcik tepi tu. Contohnya. Itu usaha dia sebenarnya itu. Dia selipat baju, dia sidai baju. Itu semua ibadah sebenarnya. Oh, nikmat banyak. Besok semua tu jadi saksi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab itu ruginya kalau semua pahala itu telah dibuang dengan mulut yang jahat. Rugilah. Maka jagalah lidah kita itu, zikir astaghfirullah, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baca baca ayatul kursi. Kan Nabi kata orang yang baca ayatul kursi selepas setiap kali solat fardu, maka Allah tidak menghalang dia masuk ke syurga, melainkan menunggu waktu matinya saja. Mati dakhalal jannah.
Ayatul Kursi. Okey. Kemudian lepas subuh ni, kalau nak zikir lebih zikirlah. Kalau yang nak bersiap-bersiaplah. Kemudian jangan lupa. Apa jangan lupa? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Baca 3 kali, maka pahala dia dapat daripada tengah malam sampai ke zuhur, separuh hari. Itu amalan yang Nabi ajar kepada isterinya Juwairiyah Al-Harith. Tu kan. Juwairiyah Al-Harith, Nabi bangun, dia sedang bertahajud. Nabi tahajud, dia sedang bertahajud. Nabi ke masjid, dia masih bertahajud. Nabi patah balik, dia masih berada di tempat tahajudnya. Selepas solat subuh, dia masih lagi di situ. Juwairiyah Al-Harith tak pergi masjid, Nabi pergi masjid. So bila Nabi balik, Nabi tengok dia. Nabi kata, adakah kamu daripada tadi sampai sekarang masih di sini? Dia kata, betul. Nak tak aku bagi tahu kepada kamu beberapa ayat yang kamu baca, pahala seperti mana yang kamu buat tadi? Itu sebab tu Nabi kata ulang 3 kali, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ulang, nanti akak tolong remind saya, kita sharekan doa ni. Itu sangat baik. Kenapa Nabi tak nak bagi ringankan orang perempuan tu? Sebab orang perempuan tugas ni tak berhenti. Mana pernah berhenti dia? Daripada dia bangun tidur sampai dia tidur balik. Sebab tu orang perempuan, kalau yang jenis duduk dalam rumah, ni dia tak bekerja, dia duduk ni tak berhenti. Suami kata, jom ikut kejap pergi kedai. Masuk dalam kereta je. Ruang rehat, dia tarik tudung, dia tutup belah sini sikit slow. Rupanya bunyi kerong. Itu orang yang duduk di dalam rumah memang macam tu. Rupanya dia duduk tu lah, barulah dia rasa, ya Allah penatnya kan. Tadi depan belakang begitu. Maka itu semua pahala yang sangat besar. Kemudian jangan tinggal bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ar wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca 3 kali, maka Allah akan jaga dari subuh sampai maghrib. Baca 3 kali lepas maghrib, Allah akan jaga sampai besok subuh. Nikmat. Kemudian jangan tinggal lagi, tambah-tambah waktu sekarang ni. Apa namanya? Benda-benda keselamatan ni jadi pelik-pelik lah sekarang ni. Orang kena bunuh, orang kena pukul, orang kena segala macam, ragut dan sebagainya. Segala macam. Maka Nabi pesan apabila kita tiba saja sesuatu di satu tempat. Saya naik di kereta, isteri saya bawa tadi, parking situ. Maka bila parking je, terus a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Seandainya ada keburukan dan musibah di sana, Allah akan menyelamatkan diri kamu daripada musibah tersebut. Termasuklah kalau jengkinglah, ularlah, tanah mendap ke begitu begini, semua musibah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka tu nikmat. Jangan pernah berhentilah melakukan kebaikan, sebab esok belum tentu ada untuk kita. So buatlah yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi dalam seluruh hidup kita, so jangan akibat mulut badan binasa. Akibat mulut kita masuk syurga. Patut kena buat gitu. Gitu je. Falyaqul khairan aw liyasmut. Cakap yang baik-baik. Cakap yang baik-baik. InsyaAllah maka dapat kebaikan. Dan zikir yang paling baik, paling mudah ngaji Quran. Ngaji Quran ni di sini ada. Sekarang semua handphone ada Quran. Baca je belum. Kerjanya update aja. Ya. Kan ni kurang-kurang sikit pasal-pasal benda lain dah. Ini kadang-kadang ni buka lagu cerita Hindustan 2 jam dia tengok. Rugi. Masa kita dah tak banyak dah. Masa pun tak banyak. Jangan buat benda-benda yang tak manfaat, itu merugikan kita. Maka sebab itu insya-Allah kita dalam hal kehidupan kita ini tolong sediakan perjuangan yang untuk untung di akhirat. Di dunia ni
Tak payah sangat risaulah. Di dunia ni mau kita duk kata komplain, makan juga. Komplain. Highway jam. Ustaz, sekarang barang mahala, hotel full. Ya, Ustaz, kadang-kadang sekarang ni susahnya. Wet world tu yang mereka wet world tu kan penuh dengan geng kita. Semua muka yang komplain semua. Duit tak ada. Bohong aja. Mana zaman tu, cuba cerita bagi kat saya kejap. Zaman bila barang murah? Ada tak barang murah ada zaman? Tak ada. Zaman 70-an dulu. Kenapa bihun goreng 10 sen? Sebab gaji 180 masa tu. Logik lah. Duit susah dapat, jadi barang jadilah murah. Bukan murah, mahal juga. Nak beli pensel susah dulu. Tambah-tambah nak beli tu satu set geometri tu kan, memang tak ada harapan lah. Iya. Saya Alhamdulillah, sekolah rendah, nombor 1 daripada masuk darjah 1 sampai berhenti darjah 6. Nombor 1 straight. Kau baru tahu. Iya. Tu dapat. Setiap tahun ayah tu tak payah beli dah. Sebab hadiah nombor 1 tu, dalam beg sekolah tu segala macam baju kan, dulu seluar pendek. Tu kan. Dia kan sekolah pendek. Kalau tengok gambar isteri saya tengok nanti comel nampak tu kan. Kan? Ya, semua cukup dalam tu, baju, kasut dan sebagainya. Kasut pakai kasut plastik aja. Kasut tu senang. Kalau kotor gosok dah selesai. Alhamdulillah. Tak payah komplain sangat lah. Orang kampung kata duit tak ada. Dusun awak keliling sampai kencing manis awak. Kan? So tak payah komplain lah. Apa sangat nak komplain? Kita komplain tempat kerja kita gaji sikit. Tak. Orang yang tak ada kerja tengah cari kerja tau. Awak komplain. Komplain awak masih ada pencen. Kerja dekat syarikat, ada benefit, pergi hospital, syarikat tanggung, semua tanggung. Orang lain, awak boleh masuk dekat sini Ampang Puteri dan sebagainya. Orang lain terpaksa beratur di hospital Selayang daripada pagi sampai ke petang. Maka sifat syukur adalah satu benda yang sangat baik. Sebab tu saya di surau Taman Cempaka, surau Al-Falah. Memang saya mengajar tu kitab syukur. Cerita tentang la tahzan, dan tentang kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Don't worry lah. Tenang, damai aja. Balik tu ada rumah, tenang aja. Ada rumah. Orang lain tak ada rumah, menyewa sampai mati. Kita tak habis-habis. Itu ya. Maka apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah tolong jaga lidah supaya lidah besok dia akan dapat jadi saksi untuk kita ke syurga Allah. Jangan biarkan lidah menguasai hidup kita sehingga dia akan berputar-putar bercakap tentang saksi ke dalam neraka Jahannam. Wal'iyadu billahi min dhalik. Baik, 1-2 soalan silakan. Ya. Bagaimana caranya kalau kita nak mengawal mulut kita ni, maka kata-kata yang tidak baik, kita punya marah. Provoke pada kawan-kawan. Baik. Dalam hadis Nabi bila saya pernah buat program Tanyalah Ustaz. Program dia tahan marah, la taghdab. Jangan marah. Nabi ulang 3 kali. Ya Rasulullah, bagaimana cara aku nak jadi orang baik? La taghdab. Bagaimana cara aku nak masuk neraka? La taghdab. Bagaimana mengelakkan persekendaan? La taghdab. Jangan marah. Tarik nafas, diam. Orang provoke, boom. Macam mana nak buat? Kalau boleh tarik nafas. Kalau boleh minum air. Kalimah paling besar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab marah datang daripada setan. Siapa yang marah, tengah marah, cuba tengok dekat cermin. Tu bukan muka awak, tu muka setan. Kalau awak teringin nak jadi setan, marahlah. Sabar kejap, tarik nafas, diam. Kemudian provoke lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Provoke lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Last kali dia provoke juga, calo karate. Tak maaf lah, aku nak balik kejap. Dah, balik.
Suruh bini buat kopi O ke apa ke lebih kurang cukup selesai. Jangan tunggu, jangan duduk dengan setan. Orang yang provoke tu setan. Okey, dan kita jangan duduk dengan setan. Bila duduk dengan setan lama, sia-sia. Habis tu ustaz, macam-macam dia mengatanya, biarlah. Besok penat dia berhenti. Habis. Kalau awak mengata balik, awak dengan dia sama dua. Lebih kurang je lah, 2 kali 5. Jadi kita tak payah, tak apalah. Baliklah. Dah selesai. Sebab tu Nabi kata, tinggalkan orang yang tak ada manfaat. Jangan berkawan. Nabi suruh kita berkawan dengan penjual minyak kasturi. Orang baik. Tak, kita tak mampu nak beli sebab mahal minyak tu. Tapi berkawan dengan dia, wangi tu lekat dengan kita. Berkawan dengan orang yang rajin datang ke surau. Sesekali kita terlekat juga ke surau. Sebab jumpa dia di surau. Kebetulan pula jumpa azan. Marilah solat. Berkawan dengan pakai baju merun. Contoh. Sebab mereka banyak buat program. InsyaAllah kita akan lekat juga. Baju merun tu. Kita akan dekat juga. Ya sungguh. Tenang aja. Jangan berkawan dengan penjaga dapur arang. Nabi kata, kalaupun tak kena api atau arang, tapi bau asap kena dengan kita juga. So jangan berada lama dengan orang jahat. Takut-takut kita melihat kejahatan tu dah biasa. Dosa dah jadi perkara biasa. Itu yang bahayanya. Maka tenang aja. Kalau orang provoke, calo bete, calo kerteh. Kan? Cuma kita kena berdoa lah dulu. Minta doa pada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Order teh tarik ke apa gitu gini minum. Dan benda ni sebenarnya tak boleh layan. Kalau kita layan, jadi tak elok lah. Ya? Wallahu a'lam. Baik, soalan lain? Sila. Okey, tinggalkan yang 8, buat yang 7 atau buat yang 5 atau buat yang mana satu boleh. Kalau kita buat satu je kan, duduk antara sujud, Rabbighfirli, 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 10 kali pun boleh. Tak ada masalah. Sebab dia masih dalam lingkungan tu. Yang tak boleh adalah awak membaca sesuatu yang tidak berada dalam lingkungan. Itu tak boleh. Awak tiba-tiba Rabbighfirli, lepas tu bubuh ayat-ayat lain pula, alam tarokai pula masuk dalam tu. Yang tu memang tak boleh. Tapi kalau awak membaca, sama ada kurang ataupun penuh, tapi selagi ada dalam lingkungan 7 tu, tak ada masalah. Lagi kalau baca 7 semua, lagi baguslah. Abaikan. Sebab dia tak adalah hadis Nabi. Itu paling baguslah. Okey. Baik, soalan lain? Tanya je, ustaz bukan selalu datang. Lepas ni tak tahu EJK nak jemput ke tidak. Ya. Baik, kita minta nasihat kepada orang lain tentang kita tengah marah ni. Kita tengah marah, nak minta nasihat supaya orang tu nasihatkan kita supaya jangan marah. Tapi dalam hal itu kita menceritakan keburukan orang tersebut. Macam mana keadaan dia, maka di sana dibenarkan. Kita bukan cerita aib, kita cerita kejadian. Kejadian yang menyebabkan aku marah adalah sekian. Tapi jangan cerita detail. Dia pengurusi. Contoh. Bini dia ketua muslimat. Contoh apa, begini. Yang tu tak boleh. Tapi kita kata ada kejadian begini, marah tak tahu nak cakap lah, boleh tak bagi nasihat. Kejadian dia begini. Di mana? Tak jangan sebut. Taman Saga. Tu kan. Gini. Tu tak payah. Maka boleh diceritakan asbab kepada marah dan minta nasihat. Barulah orang tu akan cerita, kejadian macam ni ke? Maka dia akan bagi saranan mungkin kena kepada kejadian tersebut. Jangan disebut tentang nama-nama individu, tempat, lokasi apa semua tu tak boleh. Nanti siap share location pula tu. Tu lagi kita. Ya, wallahu a'lam. Lagi? Tanya je. Habis? Ada makan lepas ni? Alhamdulillah. Okey, baik. Sampai di sini dulu. Cuma saya minta izin nak war-war sikit. Sekolah tahfiz saya, kami tengah bina Dewan Ngaji.
Di bawah dewan itu ada 130 orang yang mengaji Quran pada setiap malam Isnin sampai Jumaat. Asalnya kami guna kemah. Tapi kemah tu lama-lama dah bertahun-tahun, dia berkarat, dia bocor, dia pecah semualah. So kami bangunkan dewan dengan bumbung industrial zinc tu, metal deck, kemudian buat bagi kemas dengan besi semua cantik lah. Bawah tu ada 100 buah kerusi dengan meja dan sebagainya. Jadi sekarang ni tengah bina. Kos keseluruhannya RM27,000. Kita sudah ada collection RM20,000. So baki cuma tinggal RM7,000, lebih kurang macam tu. Saya rasa daripada wajah-wajah orang beriman pagi ni, silap-silap dapat 10. Oh kan. Jadi pagi ni pada siapa yang nak membantu untuk derma tersebut, derma ni bukan derma biasa sebab bangunan tu kekal. Dia jadi infak kekal lah. Boleh niat untuk diri kita, boleh niat untuk mak dengan ayah kita yang telah meninggal dunia dan sebagainya lah. Boleh segala macam. Jadi yang ni nikmat berpanjangan. Moga-moga lah dengan sedekah yang ada, dengan infak yang ada, bolehlah sedikit sebanyak mengurangkan atau beroleh keampunan atas segala macam kekurangan kita itu, insya-Allah. Saya tak bawa tabung, terpulang kepada pihak surau lah yang menguruskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa teman-teman sepengajian kami ya Allah, umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingati-Mu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur pada-Mu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di pagi duha ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana Kau himpun kami di dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah, sampaikan hajat kami ya Rahman, tunaikan permintaan kami ya Rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.